Assalamualaikum. Salam Jumaat semua. Apa khabar penonton luar sana? Apa khabar panelis? Seronok jumpa hari ni, hari Jumaat. Penghulu segala hari kan? Hari yang barakah. Masya Allah. Okey, saya Karami Omar, moderator program Sembang Santai hari ini. Akan share sikit sebanyak pasal produk baru PNB Investment, PNB Anur Wakaf Fund. Pada viewers di luar sana, terima kasih join program hari ini sebab kita tahu hari ini sibuk hari Jumaat. You masih lagi sempat tonton program live hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita ada video kita nak share dulu. Jom kita saksikan video ini. Okey, macam mana semua? Best tak video tadi? Best lah. Okey, sebelum kita pergi kepada yang best, saya nak introduce dulu panelis kita hari ini. Yang pertama, Puan Mani Ibrahim, pemangku Ketua Pakar Eksekutif Investment. Apa khabar Puan? Terima kasih Karami. Cantik baju hari ini. Oh, terima kasih. Colour lebih kurang sama. Kan? Berjanji ke kita? Tak kan? Seterusnya kita ada Ustaz Nazaruddin daripada Wakaf Anur. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, waras. Pink colour. Luar biasa hari ini. Ya. Aura. Apa ramai yang datang daripada Johor? Kami dah berkampung di KL ni dah 2 hari. Oh, dah hari dah? Kita berempat hari ni. Okey. Jadi kita Bagus. ada siri program. Okey, boleh kita mulakan? Okey. Boleh? Soal pertama saya nak tanya Puan Mahani dululah. Boleh share sikit
latar belakang PME Investment ni? Okey, boleh Rami. Untuk semua followers dekat sana, kawan-kawan, family members, siapa saja yang mengikuti kami hari ini PMB Investment adalah sebuah Islamic Fund Management Company. Kami menguruskan dana-dana yang patuh syariah di bawah kawal selia Securities Commission Malaysia, dan kami menguruskan setakat hari ini 17 dana syariah compliant, dan kami ada dana-dana equity, dana sukuk, dana cash management. Dan pada tahun 2020 mungkin followers ataupun investors yang sedia ada di PMB Investment sudah tahu kepulangan yang diberikan oleh PMB Investment pada tahun 2020 adalah sangat menggalakkan. Wow. Okey. Wow. Wow, wow, wow. 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 Yes. So those viewers, kalau dah rasa wow, please jangan lupa like, komen dan share ya. Okey. Okey, jom Ustaz. Kita dah dengar pasal PMB Investment Berhad. Ya. Jom Ustaz share sikit pasal Wakaf An-Nur Johor pula. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Karami, selaku moderator, dan juga Puan Mahani Ibrahim, Mangku CEO PMB. Dan juga tuan-tuan, puan-puan, para followers yang berada di luar sana itu, saya doakan semua sekali berada dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan segala macam kebaikan pada tuan-tuan dan puan untuk hari ini. Baiklah, saya kongsikan sedikit apakah itu Wakaf An-Nur. Tanya-tanya barangkali kan. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut, saya sharekan di sini. Wakaf An-Nur ini merupakan sebuah syarikat berhad dengan jaminan tanpa share yang ditubuhkan, diinisiatifkan oleh Johor Corporation sebenarnya. Tujuannya untuk menguruskan saham-saham yang diwakafkan oleh Johor Corporation dan ditubuhkan pada 25 Oktober pada tahun 2000. Jadi untuk maksud tersebut, maka Johor Corporation bersama dengan Majlis Agama Islam telah pun menandatangani satu bentuk perjanjian, di mana dalam perjanjian tersebut Majlis Agama Islam bersetuju untuk melantik Wakaf An-Nur sebagai nazar khas. Untuk apa? Untuk menguruskan saham-saham yang pada asalnya diwakafkan oleh Johor Corporation. Dan di samping itu juga ada peranan Wakaf An-Nur bersama dengan Johor Corporation, dan juga ada perjanjian persefahaman di situ, di mana segala macam aset yang hendak dilaburkan tu, kita ada syariah compliant akan menentukan sejauh mana kebolehan atau keabsahan untuk saham-saham tersebut untuk dilaburkan begitu. Jadi saya lihat dengan adanya sokongan kuat daripada Majlis Agama Islam yang memberi pengiktirafan dilantiknya Wakaf An-Nur untuk menguruskan saham-saham tersebut, saya kira ini memberikan keazaman lebih lagi kepada Wakaf An-Nur untuk bergerak lebih maju ke depan. Apapun saya nak bagi tahu sini, Wakaf An-Nur adalah merupakan pengurus sahaja. Kerana hak mutlak saham-saham yang diwakafkan ini hak mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai mukadimah Cik Karami Meremang dulu Roma dengan meremang Wah, hebatnya tugas-tugas Wakaf An-Nur Johor ni. Okey, Puan Mahani. Ya, saya. Kita dah tengok kat media fund baru dilancarkan oleh PMB Investment. Ya, saya. Namanya ialah PMB An-Nur Wakaf Income Fund. Betul. Saya tertarik dengan tagline dia tu. Okey, sebelum kita sebut pasal tagline, bila company lancar fund? Okey. Sebenarnya wakaf fund baru ni kita lancarkan officially pada 18 Mac 2021, baru minggu lepas lah saya rasa minggu lepas. Jadi ini adalah dana yang ke-17 yang diuruskan oleh PMB Investment Berhad, dan inilah adalah satu-satunya dana wakaf yang diuruskan oleh PMB Investment Berhad bersama Wakaf An-Nur Corporation Berhad. So kami sangat teruja dengan dengan fund ni. Adalah sebab-sebab tertentu kenapa kami sangat teruja. Kita bincangkan kemudian. So masih panas lagi lah. Sangat panas. Masih panas lagi. Sangat panas. Hot stuff. Hot stuff. Yes. Puan Mahani agak-agak berapa target sale untuk fund ni? Okey. Agak-agak. Pada hari pelancaran yang pertama fund ini dilancarkan, kami dapat komitmen daripada corporate investors sebanyak 7 juta, dan ada juga retail investors. Dalam masa seminggu kami dapat retail investors sebanyak lebih kurang RM300,000. Alhamdulillah. Tapi itu belum lagi termasuk komitmen daripada banyaklah
staff-staff corporate investors yang dah masuk. So insya-Allah kami rasa pada 2 tahun pertama kami rasa kami boleh capai 50 juta investment AUM bawah dana ni. Tak mustahil Encik Karami. InsyaAllah. Saya percaya. Viewers di sana dengar dah berapa kali wow dah kan? Kalau rasa wow, please like, okay, comment and share, okay, jangan lupa tu. Okay, seterusnya kita pergi pada tagline. Okey. Menarik sangat. Pelaburan hari ini nilai tak berhenti. Okey. Kita bagi Ustaz komen dulu. Apa makna tagline Ustaz sebalik ni? Pelaburan hari ini nilai tanpa henti. Bila saya tengok tagline tu Cik Karami, memang seriously saya kata ini sangat luar biasa tagline ni. Saya tak tahu mana dapatkan, tapi saya tengok tagline ni sangat wow. Bukan wow saja, mungkin wow dan juga sebagainya kan. Sebab saya nak bagi tahu kat sini, tagline ini menjurus kepada dia berimbang. Saya lihat berimbang antara masalah ataupun kepentingan di dunia dan juga kebaikan nanti di hari kemudian apabila kita telah tiada lagi di sini. Saya nampak ini berimbang antara tuntutan dunia dan juga akhirat, berada di sini juga berada di alam sana itu. Jadi dia berimbang. Jadi saya nampak ini satu kebaikan. Pulangannya bukan dalam bentuk RM saja di dunia ini, bahkan nanti akan ada saham-saham yang kita tak nampak barangkali pada ketika ini, tapi nanti kita akan dapat nanti apabila kita telah tiada di atas muka bumi. Atau walaupun kita umur panjang sekalipun, selagi mana pelaburan ini berterusan, dia akan menjana income untuk kita. Kebaikannya itu untuk kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Pemahani? Ya, saya. Komen sikit pasal tagline. Okey. Betul tu Ustaz Macam yang Ustaz cakap tadi, mungkin saya boleh komen lebih panjang sikit. Masa kita mula-mula fikirkan struktur dana ni yang kita nak buat mula-mula, apa yang kita fikirkan nilai utama yang kita nak ketengahkan adalah pahala selepas dunia ni Betul. Pahala yang berterusan yang kita akan dapat selepas dunia ni. Setiap pelaburan kita tahu bila kita cakap saja pasal pelaburan mesti pelabur-pelabur fikirkan apakah pulangan atau keuntungan yang dia boleh dapat. Jadi kita letakkan keuntungan atau pulangan akhirat terlebih dahulu melebihi daripada pulangan ataupun keuntungan wang ringgit yang kita boleh dapat dekat dunia ni. Tak semestinya pelaburan dalam PMB An-Nur Wakaf Income Fund yang tidak akan memberi pulangan. Dia akan memberi pulangan, Betul. tetapi dia akan memberi pulangan yang berterusan. Betul. Walaupun kalau kita dah kata kita dah tak nak invest lagi dekat sini, selepas beberapa tahun kita nak keluarkan duit investment kita daripada dana ni, tapi kebaikan yang telah di-generate, yang telah yang di-generatekan daripada dana ni akan berterusan kepada kita selagi harta tu boleh memberi manfaat kepada orang lain. Itulah dia konsep asalnya pelaburan hari ini, nilai tanpa henti. So saya harap semua orang yang mendengar akan rasa macam teruja I nak kejar manfaat yang boleh bagi oleh dana ni, iaitu tanpa batasan masa dan tanpa batasan kita cakap dunia untuk sekarang dan untuk sampai bila-bila, insya-Allah. Wow. Okay. Semangat Pemahani. Yes. Saya pun semangat. Rasa nak ambil borang terus lepas ni. Karami dah sign, saya nampak semalam. Terima kasih. Okey, seterusnya viewers sana, siapa yang baru join, okey, hari ini kita nak sembang santai mengenai produk terbaru yang di launch oleh PMB Investment, PMB An-Nur Wakaf Income Fund. Okey. Hari ini kita nak sembang santai. Siapa ada nak tanya soalan boleh simpan, and then kita akan jawab later ya. Okey, seterusnya Ustaz, kita nak tanya. Biasa kita dengar sedekah. Ini wakaf pula. Ada beza ke Ustaz? Okey, baik. Terima kasih Karami. Memang saya suka nak jelaskan dekat sini. Kadang-kadang kita confuse juga antara sedekah dan juga wakaf. Betul. Memang matlamat dia sama untuk tujuan kebaikan. Tetapi ada elemen-elemen yang berbeza di sekitar itu. Sebab saya nak jelaskan sini, wakaf. Wakaf, kalau kita lihat dari sudut istilah bahasanya, wakaf itu terhenti. Terhenti. Ataupun dia terhentilah di situ, ataupun tertahan di situ. Kalau kita lihat istilah bahasanya, wakaf ini untuk kita menyerahkan sebahagian daripada harta milik kita kepada hukum milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat kebaikan, dan dalam masa yang sama apabila telah diserahkan wakaf ataupun aset tersebut ataupun harta tersebut,
maka berpindahlah daripada milik kita kepada hukum milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila telah pun diberi, diwakafkan, maka dia tidak boleh ditarik balik. Encik Karami tak boleh tarik balik. Nak hibah pun tak boleh. Nak diwarisi pun tak boleh. Nak diwasiatkan pun tak boleh. Sebab apa? Sebab bila dah wakaf, sudah berpindah daripada asalnya hukum milik kita, tapi dah berpindah kepada hukum milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wakaf sebenarnya. Dan kalau kita lihat wakaf ini, dia bersifat kekal. Bila bersifat kekal dan selagi mana ada ain ataupun pokok harta tersebut, seperti mana yang Puan Mahni sebutkan tadi itu, maka jariahnya akan berterusan. Pahalanya akan terus mengalir. Sampailah bila-bila, hatta apabila kita dah tak ada pun, dah meninggal pun, dia akan tetap memberi manfaat kepada pewakaf tersebut. Itu soal berkaitan dengan wakaf. Berterusan. Adapun yang dipanggil sedekah ini pemberian sukarela, suka hati, dengan niat tujuan ikhlas lillahi ta'ala, bukanlah untuk tujuan meraih pahala semata-mata, tapi untuk atas dasar memberi, atas maksud untuk membantu. Jadi sedekah ni terpulang. Kita nak sedekah apa juga terpulang. Nak sedekah air, nak sedekah roti, hari ni hari Jumaat, Encik Karami kan. Saya ingat ramai yang mungkin pisang, buah-buahan, ataupun apa-apalah air bangkali hantar pergi masjid. Dan sedekah ni siapa-siapa boleh terima. Orang kaya, orang miskin, dia seluruhnya. Dan saya nak bagi tahu kat sini, dalam hadis Bukhari menyebutkan kullu ma'rufin sedekah. Setiap apa juga kebaikan yang kita buat, maka itu dianggap sebagai sedekah. Hatta kita senyum sekalipun dengan niat ikhlas, itu juga dianggap sedekah. Mengalihkan ranting jalanan kan, itu juga dianggap sebagai sedekah. Pendek kata, setiap kebaikan itu, maka itu dianggap sebagai sedekah. Tetapi berbeza dengan wakaf, wakaf itu hartanya berkekalan, mengalir. Tapi sedekah, itu kalau air ni, air ni kalau saya minum, ada orang sedekah pada saya pun ambil dan saya minum. Jadi habis. Jadi setakat itu sajalah dia punya ganjarannya. Tapi bila wakaf, contohnya saya wakaf dalam bentuk saham, unit saham, PNB Investment kan, saya wakafkan 100,000. Jadi manfaatnya selagi mana adanya pewakafan tersebut, maka insya-Allah jariahnya akan berterusan. Dekat situ Encik Karami. Saya ingat jelas pada penonton sekalian. Memang jelas. Wow. Banyak benda baru belajar hari ni. Ini majlis ilmu ni Ustaz kan? Malaikat penuh ni. InsyaAllah mudah-mudahan. InsyaAllah dapat rahmat semua insyaAllah. Bukan kita saja yang dengar pun dapat pahala ni. Okey, jom kita terus lagi serius. Okey. Puan Mahni, what's so special about this fun? Okey. Sampai jadi talk of the town sekarang ni, what's so special about it? Okey. Karami, pada saya fun ni sangat-sangat special sebab itulah dekat PNB Investment ni kita dah ada 16 fund yang kita rasa pun special dengan memberi pulangan yang sangat menggalakkan. Apa semua tu tahun lepas satu tahun ada yang sampai 60% lebih. Memang fund kita semua special. Tapi yang ini adalah lebih special kepada saya lebih special kepada saya sebab itulah dia, sebab nilai-nilai tanpa henti yang boleh diberi itu dengan jumlah minima untuk individu, jumlah minima RM100. Kalau zaman dulu orang nak berwakaf kena ada tanah Ustaz, betul. Ada tanah 1 ekar, setengah ekar kita wakafkan untuk buat masjid, untuk buat kubur, untuk buat apa-apa. Tapi dengan kita punya dana sebanyak RM100, insya-Allah kita dah dapat berwakaf. Dan RM100 tu bila kita kesuntukkan, bila-bila masa kita boleh ambil balik, kita boleh redeem semula Tapi pahala dia yang dah di-generate daripada RM100 tu insya-Allah akan berkekalan selagi dia memberi manfaat kepada orang lain. So dari sudut tu saya pandang fund kita ni PNB An-Nur Wakaf Income Fund sangat-sangat special kepada kita. Terima kasih Puan Mahni. Ya saya. Puan Mahni, kalau saya sempat baca brosur tadi, dalam brosur dia mention ada 3 elemen penting dalam fund ni. Okay? Saya. Kita ada wealth creation, wealth protection dan juga kita ada amal jariah portion. Betul. Puan Mahni, ramai nak tahu di luar sana. Okay. Apa 3 elemen ni? Okey, betul je. Seperti yang Karami cakap, ada 3 elemen dalam fund ni: wealth creation, wealth protection
and lagi satu adalah amal jariah. So bila kita cakap pasal wealth creation ni adalah merupakan pelaburan tu sendiri. Bila kita buat pelaburan, setiap pelaburan tu the purpose or the objective, pelaburan itu adalah untuk wealth creation. Kita mengharapkan setiap pelaburan yang kita buat akan mendapatkan pulangan. Sedikit sebanyak pun tak apa, asalkan ada pulangan. So itu adalah the wealth creation punya part. Wealth protection pula, fund, bila seseorang itu pelabur melabur dalam fund ni, PMBI akan memberi free takaful protection, takaful protection percuma, perlindungan takaful percuma, tetapi minimum amount untuk individu adalah RM1,000 dan maximum coverage atau maksimum perlindungan yang kita bagi adalah RM200,000. Itu tak bermakna individu boleh melabur setakat RM200,000. 1 juta pun boleh, 2 juta pun boleh, 10 juta pun boleh, insya-Allah. Cuma perlindungan takaful yang kita beri maksimum RM200. So itu adalah elemen kedua. Elemen ketiga adalah amal jariah. Amal jariah maknanya bila kita buat pelaburan dalam fund ni, setiap bulan PMB Investment akan berkongsi untuk memberi 10% daripada kita punya fee tahunan atau yuran pengurusan tahunan. Kita akan contributekan kepada Wakaf An-Nur. Setiap bulan dia akan mengalir, dan setiap tahun bila ada pulangan keuntungan daripada pelaburan tu, 30% dari pulangan keuntungan akan diberi kepada Wakaf An-Nur dan 70% akan diberi balik kepada pelabur dalam bentuk unit. Dan setahun, bukan setahun, yang tu setahun sekali, seumur hidup, sekali seumur hidup, bila berlaku total permanent disability ataupun kematian, insya-Allah bila kita dapat proceeds daripada takaful, 30% daripada proceeds daripada takaful akan diberi kepada Wakaf An-Nur dan 70% daripada itu akan diberi balik kepada pelabur jika in the case of TPD, dan in the case of kematian 70% itu akan diberi kepada waris-waris pelabur. So saya rasakan ini adalah satu dana yang sangat komprehensif. Kita ambil kira amal jariah untuk kita punya selepas kita meninggalkan dunia ni. Kita fikirkan juga kebajikan keluarga yang ditinggalkan, dan dalam masa tu juga kita fikirkan untuk pelabur tu sendiri untuk meneruskan kelangsungan hidup dia. Dia ada pulangan-pulangan daripada pelaburan ni. So ini adalah satu dana yang berkonsepkan menyeluruh. Wah, Puan Mahni memang teruja lah. Dekat studio ramai teruja, di luar sana pun ramai yang teruja. Saya percaya. Okey, Puan Mahni, you ada mention tadi pasal wealth creation, company insyaAllah akan generate income distribution. Yes. Tapi bila kita melabur, duit tu akan dilabur kat mana sebenarnya? Okey, untuk dana wakaf, dana PMB An-Nur Wakaf Income Fund ni, duit ini akan dilaburkan. Dia adalah satu pelaburan yang berisiko medium risk. Kita akan laburkan sebanyak up to 60% ke dalam pasaran equity, dan juga boleh jadi up to 100% dalam pasaran wang, iaitu sukuk ataupun money market. Boleh saya jelaskan sikit dekat sini kenapa dia up to 60%, up to 100%. Because yang kita pentingkan atau yang kita tekankan, kalau boleh setiap tahun kita nak dana ni memberi pulangan setiap tahun supaya perwakafan tu akan berterusan setiap tahun. Kalau boleh kita tak nak dana ni mengalami kerugian. Sebab tu kita tengokkan elemen-elemen risiko dia. Bila pada masa equity market sangat cantik, dia punya performance of equity market sangat cantik, kita akan invest up to 60% in equity market and 40% in sukuk and cash manage or cash money market dengan sukuk. Dan bila kita tengok equity market dah tak berapa nak cantik, makin menurun, mungkin kita akan kurangkan investment kita dalam equity dan kita akan tambahkan ke dalam fixed income dan money market, sebab kita nak manage dia punya risk tu supaya kita tak mengalami kerugian. So nampak transparent kan? Nampak transparent. Kan? Yes. So saya rasa di luar sana akan lebih yakin lah untuk melabur, insya-Allah. Puan Mahni,
sikit lagi Boleh. pasal protection kan. Protection, yes. Katalah pelabur sana masuk melabur, berapa premium yang saya kena bayar Okey. untuk dapatkan pelabur Okey. coverage ni? Okey. Ini adalah kelebihan dalam dana ni juga kalau Cik Karami semalam saya nampak Cik Karami issue cek besar melabur Alhamdulillah. Okey, saya tak cakap lah amount berapa Okey. So sebenarnya perlindungan takaful tu adalah diberi percuma oleh PNB Investment kalau pelabur melabur sebanyak paling minimum RM1,000 macam saya cakap tadi maksimum RM200,000. Para pelabur tidak perlu membayar apa-apa premium takaful. Premium takaful ditanggung oleh PNB Investment. Percuma ditanggung oleh PNB Investment. Itu adalah salah satu daripada amal jariah yang kita buatlah untuk kita punya para pelabur. PNB dapat extra lah pahala kan? InsyaAllah. Bukan PNB, semua yang terlibat. bermuamalah dengannya, Ya, insyaAllah. insyaAllah. Akan dapat manfaat. Terima kasih Puan Hani. Those outside there, jangan lupa like, comment and share ya. Dah makin menarik ni. Okey, susah pada tanya Ustaz pula. Ustaz, Puan Mini dah mention tadi ada 3 cara kan macam mana duit tu akan di-transfer lah kepada Wakaf An-Nujum untuk manage. So, pihak Wakaf An-Nujum kata dalam bentuk cash ya Puan? Yes, untuk saya. cash Yes. Untuk cash. So, kita ramai nak tahu macam mana Wakaf akan manage duit tu. Okey. Okey, macam mana orang sana nak dapat benefit, macam mana you rolling duit tu kan? Sebab kita risau juga, betul ke ni kan? Apa jadi duit saya kata nak diwakafkan, dia nak tahu what will happen pada duit tu. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Encik Karmi. Kepada para penonton di luar sana itu, barangkali tertanya-tanya, duit ni bila dah dapat ni wakaf nak buat apa? Nak rolling ke mana? Nak channel ke mana? Jadi saya suka nak kongsikan sini hasil perolehan ataupun bentuk dividen ataupun cash yang diterima daripada pelaburan itu tadi, terimaan yang diterima oleh Wakaf An-Nur itu, maka Wakaf An-Nur bertanggungjawab untuk jadikan dia sebagai ain kekal. Bila untuk jadikan sebagai ain yang kekal, maka kita akan transferkan duit tersebut, duit para pelabur tersebut akan jadikan sebagai ain wakaf. Dan ain wakaf itu kita akan belikan dia saham-saham yang lain yang patuh syariah. Contohnya saham Al-Aqar REIT ataupun saham Al-Aqar REIT dan juga As-Salam dan sebagainya lah. Yang penting saham tu patuh syariah dan juga kita akan lihat dari segi prestasi syarikat pelabur tu sendirilah. Itu sangat penting. Jadi tuan-tuan, para penonton sekalian, jadi duit tersebut akan kita terima dalam bentuk cash dan kita akan belikan saham bagi memastikan ain ataupun pokok itu kekal sehingga selama-lamanya. Sebab itu pemilihan saham itu kita akan cari saham yang patuh syariah yang kita lihat stable lah, begitu. Jangan bimbang, ini merupakan satu amanah dan insya-Allah apa yang diwakafkan itu kita akan pastikan atas izin Allah Subhanahu Taala akan berterusan, pahalanya mengalir insya-Allah, manfaatnya bukan saja kepada diri sendiri bahkan akan kepada ummah secara keseluruhannya itu Encik Karami. Ustaz, tu baru nampak beza antara sedekah dengan wakaf. Kan? Dia jadi bentuk ain dulu. Ya, bentuk ain. Maknanya kalau pokok asal tu jadi maintain. asal. So maknanya sumbangan saya akan kekal. Betul. Kalau sedekah habis lepas tu. Habis. Mana kekal tu takdirnya yang diwakafkan itu cash 100. RM100 nilainya ataupun 1000 unit. 1000 unit tu pada tahun ni, tahun hadapannya akan meningkat. Barangkali 10 tahun 1000 unit akan jadi 1 juta unit siapa tahu. Wah. InsyaAllah. Bagi contoh satu lagi Ya. So contohnya Wakaf An-Nur beli bangunan. Ya. So bangunan tu disewakan. Betul. Dapat rental income. Betul. So yang rental income tu akan Gunakan untuk benefit. Maknanya bangunan tu tak hilang lah. Ya. Bangunan tu adalah harta ain ya. Betul. Ustaz, Sampai kiamat. Sampai kiamat ya. Kalaulah takdirnya berlaku sesuatu, contohlah kan, berlaku suatu syarikat bangkrut, maknanya akan dipastikan juga penggantian tersebut akan sama nilai ataupun lebih baik. Itu tanggungjawab Wakaf An-Nur. So bayangkan Karami, duit kita, sebahagian dari duit kita yang kita letak RM100 tu ada dalam bangunan tu, walaupun kita punya investment kita dah ambil balik, tapi kita punya portion ada dekat situ berterusan sampai akhirat dan manfaat dia akan berterusan, nilai tanpa henti. Bila tengok bangunan tu contohnya, dalam hati adalah sama aku kat sini kan. Betul lah, betul. Setuju kan?
Saya ada terima mesej daripada kawan-kawan saya. Sorry, batuk sekejap. Cik Karmi nak minum air dulu? Minum. Ni batuk nak tambah pelaburan tu. Saya rasa pun teruja sangat kan? Ada orang tanya, Betul-betul. kalau saya pada Sabah, takkanlah saya nak melabur dalam fund ni. Sedangkan mungkin orang Johor je dapat benefit. Saya nak rasa, saya terfikir dia mention awal teks pada saya. Macam mana saya boleh pastikan saudara mara saya kat Sabah dapat benefit daripada pelaburan. Orang Sabah jangan bimbang, bah. InsyaAllah, setakat inilah saya kira. Maknanya Wakaf An-Nur ini, dia hanya menguruskan saja. Wakaf An-Nur hanya sebagai pengurus harta milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun manfaat daripada yang diterima, manfaat daripada dividen tersebut, agihannya bukan sekadar orang Sabah. Orang Sarawak, satu Malaysia pun akan dapat manfaatnya. Jadi barangkali ada orang susah daripada Sabah. Kita terima surat, barangkali permohonan banyak tu Encik Karami. Jadi kita santuni. Kita pastikan mereka akan dapat manfaat daripada pewakafan tersebut. Manfaat dari sudut kesihatan, contohnya manfaat dari sudut pelajaran, dari sudut sara hidup, dari sudut nak dapatkan jana ekonomi, nak buat bisnes. Manfaatnya tu semua bukan hanya eksklusif untuk orang Johor, tidak. Satu Malaysia. Sebab nama Wakaf An-Nur Johor kan. Actually satu Malaysia lah sudah dapat benefit. Wakaf An-Nur, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian, dia pemegang amanah saja. Manfaat wajib ke atas Wakaf An-Nur untuk agihkan kepada semua sekali. Bukan kepada manusia saja. Yang bukan manusia pun kita akan bagi manfaatnya. Binatang sebagai contoh kan, pun dapat manfaatnya, dapat rahmatnya daripada pewakafan tersebut. Bukan eksklusif juga kepada orang Islam saja, tidak. Non-Muslim. Semua sekali akan dapat manfaat. Betul. Karami, saya nak tambah sikit dekat you punya soalan ni. Ramai orang tanya, kenapa kita pilih Wakaf An-Nur Corporation Berhad sebagai kita punya rakan kolaborasi? Okey, jawapan saya adalah bila kita berjumpa dan berdiskus dengan Wakaf An-Nur Corporation Berhad, Wakaf An-Nur Corporation Berhad adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan dah lebih 20 tahun dan mereka dah kukuh beroperasi di Malaysia, bukan setakat di Johor. Memang dia ditubuhkan di Johor tapi mereka beroperasi di seluruh Malaysia. Saya rasa klinik-klinik Wakaf An-Nur mereka ada di seluruh Malaysia. Dah lebih 20 tahun beroperasi dan mereka berpengalaman menguruskan wakaf saham Lakin Central yang didaftarkan di Securities Malaysia. Dan juga yang saya paling teruja sekali Karami, diorang ada satu sistem disclosure yang sangat telus. Diorang ada annual report. Jadi kepada para pelabur yang nak tahu, biasa kita bagi sedekah, kita melabur, kita nak tahu dekat mana manfaat kita pergi sampai hujung. Jadi dia punya disclosure, dia punya annual report akan tunjuk satu persatu berapa banyak digunakan untuk manfaat. Contohnya klinik An-Nur, berapa banyak yang digunakan untuk bina masjid, berapa banyak yang digunakan untuk bagi kelas-kelas orang gunting rambut, microkredit, semua ada, kelas jahit, kelas Quran, and then satu lagi tu rescue, search and rescue, SNR punya facility, semua dia orang ada dan semua tu diberi disclosure yang jelas dalam dia punya annual report. So sebab tu kita pilih Wakaf An-Nur sebagai kita punya rakan kolaborasi. Terima kasih pada PMBI di atas kepercayaan tersebut. InsyaAllah ini merupakan amanah sebenarnya. Encik Karami kan. Tanggungjawab besar. Ya betul. Wah, terima kasih. Those yang watching kita punya live sekarang dah dengar kan, very transparent and then convincing lah. Saya pun rasa this right place lah. Jom kita invest lah, okay? Invest terus hari ni juga. And then pemahaman ni, kalau ramai dah teruja, ramai nak melabur, berapa nak masuk ni? Okey. Saya boleh cuma cakap minimum amount lah. Saya tak boleh cakap berapa lagi banyak lagi bagus. Okey. Minimum amount untuk individu macam saya cakap tadi RM100. Dengan RM100 kita dah boleh memanfaatkan wakaf. Walaupun untuk tujuan takaful protection, perlindungan takaful minimum dia RM1,000 dan takaful punya maksimum protection untuk takaful, manfaat takaful adalah RM200,000.
Tapi macam saya cakap tadi, kalau ada individu yang di luar sana rezeki dia lebih, dia tengah mencari-cari dekat mana nak melabur. Mungkin pelaburan dia dekat pelaburan yang bagi pulangan 80%, 70% dah banyak Dia nak cari pelaburan yang berbeza, yang ada nilai tanpa henti inilah tempat dia untuk melabur. Tak ada maximum amount. Kita tak capkan maksimum. 1 juta boleh, 7 juta boleh, 10 juta boleh. Apa-apa amount pun boleh. Untuk company, minimum amount 10,000. Itu dia. Wow, amazing. Guys, dengar tu. Okay? Jom, sekarang juga. Pemahaman ni, kata saya pelabur, along the way, duit saya dah makin banyak dalam fund ni. And then kita ada zaman senang, zaman susah. Kalau pelabur kata, saya nak withdraw, boleh ke? Nak guna beli baju sekolah ke, baju raya ke? Boleh ke? InsyaAllah boleh. Bila-bila masa para pelabur nak keluarkan duit, bila ada keperluan nak gunakan duit yang dia melabur, contoh dia letak 10,000 Selepas 2 tahun dia ada keperluan perniagaan, keperluan family nak guna apa-apa duit 10,000, mungkin dah bertambah jadi 13,000 contoh Boleh, dia boleh keluarkan semua 13,000 tu, tak ada masalah langsung. Cuma yang dia perlu ingat, selama 2 tahun dia buat pelaburan tu, manfaat wakaf tu dah sampai berapa banyak Dan manfaat itulah yang kita cakap akan berterusan sampai bila-bila. Kita tak ada sekatan berapa lama minima yang you nak kena simpan, you nak kena melabur ke apa. Bila-bila masa ada keperluan, insya-Allah boleh dikeluarkan. So, jangan risau. Melabur, along the way, boleh keluarkan duit kan? Nak guna, jangan risau, boleh. Ustaz, Ustaz kena standby tau. Lepas ni banyak duit akan masuk wakaf Johor ni. So, Ustaz, setakat ni berapa banyak dah yang wakaf Johor manage duit-duit wakaf? Untuk makluman para penonton sekalian, kalau kita lihat kepada aset-aset yang kita telah uruskan daripada mula pewakafan itu sendiri, Encik Karami, kita bermula daripada 141 juta yang diwakafkan oleh Johor Corporation, dan sehingga akhir Disember 2020, daripada 141 tu, angka 141 telah berubah kepada lebih 800 juta aset tu. Jadi di sini membuktikan apa Encik Karami, Puan Mahni, Yes, ini menunjukkan janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Kita buat, maka Allah akan lipat ganda-gandakan. Ini benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah sebut apa? Bandingkan orang yang infakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan lipat gandakan sebanyak 700 kali ganda. Bukan 1, bukan 2, bukan 10, 700 kali ganda. Bahkan kalau Allah nak lipat gandakan bagi lebih pun, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan lebih daripada itu sebenarnya. Maka saya sangat kuat percaya apabila kita buat kebaikan, bila kita buat wakaf, maka jariahnya akan berlipat kali ganda, berterusan pahalanya. Bayangkan daripada 141, sepanjang 24 tahun, tak sampai 20 tahun pun, dia telah mencapai lebih 800 juta. Apapun, kita maklum itu merupakan angka yang jadi amanah kepada kita dan kita cuba nak tingkatkan. Bila kita tingkatkan sampai 1 bilion, manfaatnya kepada siapa? Lebih banyak kita berikan kepada masyarakat di luar sana. Duit siapa? Duit ni kepunyaan daripada pewakaf-wakaf tu tadi lah. Jadi lebih banyak kita berkongsi, maka lebih banyaklah manfaat kepada masyarakat di sini. Jadi saya menyerulah kepada pelabur-pelabur di luar sana, bab-bab kebaikan ni laju-laju wakaf. Kena laju-laju. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan. Apatah lagi hari ini hari Jumaat. Ya Allah, meremang bulu rumah saya kalau Ami duduk sebelah ustaz ni, lain macam orang dia. Ustaz, terus je tadi Puan Mahni dah mention briefly pasal aktiviti. Betul. Ustaz share lagi, apa lagi yang you all buat? Manfaatnya ni, bila kita zakat, kita tahu ada asbab tertentu. Tetapi bila bab wakaf ini, manfaatnya menyeluruh, kebajikannya umum. Apa-apa bentuk kebaikan. Dalam bentuk pendidikan, saya sebutkan tadi kan, ada nusan nak belajar, ya silakan saja kita infakkan. Ada tujuan untuk perubatan, kita buat masa ni Alhamdulillah, ada 21 klinik wakaf dan ada juga 8 pusat dialisis di seluruh Malaysia. Dan insya-Allah kita akan tambah lagi. Dari sudut keperluan untuk berbisnes, kita ada menyediakan mikrokredit, dan kita ada menyediakan latihan-latihan. Contohnya tadi ada yang kita buat masa ini, kita ada latihan untuk gunting rambut. Untuk wanita kita ada jahitan lah. Dan insya-Allah ada produk baru kita khas untuk wanita juga yang akan kita berikan tawaran secara percuma, iaitu gunting rambut khas untuk wanita. Itu kita akan buatlah. Bukan itu saja, dari sudut keselamatan, kalau berlaku bencana, kita ada tim yang akan turun padang.
Dan juga latihan untuk bakal-bakal mutawif. Kita disediakan platform untuk jadi mutawif, bawa travel jemaah. Tapi waktu sekarang ni pandemik, stop dululah. Tapi kita ada latihan-latihan tu. Pendek kata, banyaklah aktiviti-aktiviti yang kita tawarkan, dan ini semua ada merupakan manfaat daripada pewakafan para pewakaf lah. Jadi kalau nak mengetahui lebih lanjut, saya ingat mungkin para pelabur ataupun para penulis di luar sana tu boleh layari website Wakaf An-Nur. InsyaAllah akan di sana tu dapat sedikit banyak maklumat di situ. Sebab along the way kita ada terima call daripada non-Muslim, Non-Muslim. Sarawak. Dia mention dia baca dekat website, dia tengok dekat brochure, and then dia kata, boleh ke saya non-Muslim? Of course boleh lah. And then dia pun tanya, non-Muslim dapat benefit dari segi apa kan? Tapi bila Ustaz mention ada dialysis center kan, mobile clinic, so semua dia orang boleh dapat benefit lah kan? Ya, betul. Saya sebutkan tadi kan, manfaat wakaf ini tidak ada sempadan. Muslim ke, non-Muslim ke, orang baik ke, orang jahat ke, binatang ke, ataupun apa-apa, semua akan dapat manfaat daripada pewakafan tersebut. Dan dirasailah oleh semua lapisan peringkat. Okey, seterusnya. Ada yang tanya juga, PM tepi ya. Dia tanya, sekiranya pelabur meninggal, Pak Mandi dah mention ni kan, what happened to the account? Okay. Lepas tu, katalah waris dapat ambil duit pelaburan. Maknanya wakaf tu berterusan lah kan? Betul. Ya, saya. Masya Allah. Wakaf tu memang tetap berterusan. Berterusan. Maknanya wakaf tu lah mudah-mudahan nanti, Puan Mandi sebutkan tadi kan, manfaatnya jariahnya akan berterusan. Dan meninggal ni, mudah-mudahan manfaat itu akan jadi spotlight. Spotlight. Baru keluar spotlight. Yang kita nak Spotlight. Ia cahaya dalam kubur Cahaya kan. dalam kubur ya. Saya nak bagi tahu, kita kalau dah meninggal ni, kita meninggal besok, bila kita meninggal aja, 3 akan ikut kita. Apa dia? Harta akan ikut kita. Family, waris akan ikut kita. Ikut ke kubur ya. Ikut kubur. Dan yang ketiga, amalan kita. Jadi bila dah meninggal tu, dah terkubur, dah ditanam, dikebumikan, 2 ni akan balik. Harta akan balik, ahli keluarga akan balik. Yang tinggal dengan kita apa? Amalan saja. Isteri pun Balik. Isteri ataupun pasangan kita yang kata I love you, sayang sangat tu kan. Mana nak sambil masuk dalam kubur, tak nak. Kan? Dia kata jumpa di jannah. Jumpa di jannah. Mudah-mudahan lah, insya-Allah. Jadi apa yang membantu kita? Itulah amalan. Amalan ikut Amalan kita sangat sampai baik. ke Betul. dalam kubur. Amalan yang jadi penaung kita siapa, mudah-mudahan berterusan. Inilah wakaf kita, jariah kita. Kita dah meninggal, amalan dah tak ada, mana boleh buat sembahyang lagi kan. Kalau ada anak, mudah-mudahan anda doakan kita. Tapi amalan yang sangat penting, yang sangat mustahak, yang mesti kita ada, yang boleh jadi benteng buat diri kita pada hari yang tiada penolong bagi kita, inilah amal jariah, insya-Allah mudah-mudahan. Saya sebut tadi spotlight tu, mudah-mudahan lah. Kita tak tahulah kan, tapi kita nak gambarkan di sini bantuan dari sudut amal jariah yang kita buat tu. Gambaran dia, Ustaz. Gambaran dia. Jangan sampai kita dah masuk kuliah kubur, waktu itu hijab dah dibuka, baru kita nampak kebaikan-kebaikan yang kita buat ni, Allah lipat kali gandakan, Allah nampakkan. Jadi pada ketika itu mungkin barangkali kita kalau nak menyesal pun dah tak guna lagi kan. Jadi waktu sekarang lah waktu kita bertindak. Bukan untuk siapa, untuk manfaatnya, baiknya, kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Bekalan lah, bekalan kita. Ustaz, saya pernah dengar kuliah maghrib. Saya tak pasti hadis ke ayat Quran ada menyebut bila masa suatu meninggal, dia minta, ya Allah, boleh tak kembalikan aku ke dunia? Kan? Itu dalam surah Al-Munafiqun. So, saya rasa dia minta kembalikan ke dunia bukan untuk solat rasanya. Betul. Untuk bersedekah. Sedekah. Amalan orang yang tak ada, dia nak amalan sedekah lah. Maknanya besarnya benefit. Betul. Sedekah dan berwakaf ni. Sangat luar biasa. Saya sebutkan tadi ganjarannya bukan hanya 700 kali ganda, bahkan lebih daripada Itu minimum, 700 tu minimum. Sebab itu percayalah. Sebab ini bukan datang, ini janji bukan janji kita Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau janji kita pun kita boleh engkari kan, kita boleh tipu, besok aku nak kasih kau RM10. Tak bagi pun kadang kan. Tapi ini janji datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah janji, maksudnya apa? Pasti.
Puan Mahani, So, saya dah meremang sampai ke kaki dah. Saya pun sama. Patutnya Cik Rami duduk sini. Saya terasa, ya tak Allah, Ustaz itu meremang. memang bagus. Tapi insya-Allah janji kita dekat PNB Investment dengan adanya PNB An-Nur Wakaf Income Fund ni, janji kita kepada investors bila diorang melabur, insya-Allah wakaf tu akan berjalan dengan 3 cara yang kita cakap, fee daripada PNB Investment, pulangan setiap tahun dan proceeds daripada takaful. Yang itu adalah janji kita buat masa ni lah. InsyaAllah, Semoga Allah mudah-mudahan Allah perkenankan janji kita dan kita akan dapat kebaikan bersama Puan Mahani, soalan terakhir untuk Puan Boleh. Mahani. Melabur juga. Ada risiko tak? Okey. Seperti pelaburan yang lain, risiko tu memang tetap ada Apa yang kita buat dalam dunia ni tetap ada risiko dia. So macam yang saya cakap tadi, untuk pelaburan PNB An-Nur Wakaf Income Fund, risiko dia adalah risiko medium risiko sederhana, sebab kita seboleh-bolehnya kita nak bagi pulangan setiap tahun supaya manfaat wakaf kita boleh salurkan secara berterusan. Jadi insya-Allah kita punya fund managers akan bekerja keras untuk memastikan ada pulangan, walau sikit walau banyak, setiap tahun akan ada pulangan yang kita salurkan. InsyaAllah, insyaAllah. Saya yakin setiap tahun akan ada pulangan sebab kita buat ke arah kebaikan kan. Ya, kita mohon semoga Allah permudahkan kita InsyaAllah. punya urusan. Seterusnya, Puan Mahani, ramai di luar sana dah tak sabar nak melabur. Kat mana dia nak pergi ni? Okey. Kat mana nak kontak ni? Okey. Untuk yang dah tak sabar-sabar nak melabur, teruja nak melabur, kita ada pejabat jualan di Kuala Lumpur dekat sini dekat kita punya pejabat Jalan Lumut. Kita ada di Penang, kita ada di Johor Bahru, kita ada di Kuantan, kita ada di Kedah, kita ada di Kota Baru, kita ada di Kota Kinabalu dan juga Kuching Banyak cawangan yang kita ada, dan juga kita ada konsultan yang berdaftar dengan PNB Investment di seluruh Malaysia dekat mana-mana saja. Ramai konsultan kita. Dekat Facebook pun diorang ada, atau boleh layari website kita untuk tengok macam mana cara untuk melabur. Boleh. Terima kasih. Saya rasa di luar sana dah tak sabar nak cari office pejabat yang Puan Mahani mention tadi. Okey, kalau kita ada soalan daripada FB, ada komen, boleh kita tengok sebentar. Kalau ada komen, ada soalan. Ada soalan daripada Cik Razin. Terima kasih Cik Razin. Nak Ni tanya. kawan lama saya ni, Cik Razin. Assalamualaikum, Cik Razin. Okey. Persatuan masih dianggap syarikat ke? Okey. Perlindungan takaful adalah untuk pelabur individu sahaja. Enterprise, persatuan, syarikat semua tidak diberikan perlindungan takaful Perlindungan sahaja. takaful adalah untuk individu sahaja. Jadi had umur ke Puan Mahani? Ada had umur 18 tahun sehingga 65 tahun. Dia punya limit dia lah, 18 sampai 65. Kalau yang dah lebih 65 tahun, saya perlindungan takaful tak dapat diberilah. Kepada yang umur 65 tu kita minta maaf zahir batin lah, insyaAllah. Ya, saya. Mungkin boleh letak bawah nama anak dia lah masih kot. lagi nak ambil benefit, tak apa Ya, kan? tak apa, dapat tak ada perlindungan masalah. tu. Itu sajalah. InsyaAllah. Balik pada yang RM100 Puan Mahani mention tadi kan? Ya, saya. Katalah saya masuk 100, saya belum mencapai tahap minimum dapat perlindungan takaful lah. Ya, saya. Tapi bila masa nilai pelaburan mencecah RM1,000, Ya. saya dah eligible dapat Boleh perlindungan takaful. eligible. Masuk RM100 hari ini dan tunggu sampai NAV dia appreciate sampai RM1,000, ataupun masuk RM100 hari ini, 2-3 bulan lagi ada rezeki lebih, insya-Allah tambah RM100 bila dah mencapai RM1,000, insya-Allah boleh dapat perlindungan So takaful. jangan risau lah kan? Jangan risau, jangan risau. Sikit-sikit insya-Allah malam menjadi gunung, bukan bukit lah. Betul. Gunung. Betul. InsyaAllah. Okay, ada komen apa-apa lagi pada FB? Okay, by the way, Puan Mahani, mungkin di luar sana, mungkin
dah teruja dengan produk best kita ni, kalau nak jadi ejen macam mana? Okey, ini soalan yang saya tunggu sebenarnya. Memang kita sangat mengalu-ngalukan orang di luar sana, terutamanya adik-adik atau anak-anak lah adik-adik pula. Anak-anak yang baru grad dari universiti tengah mencari peluang untuk jadi entrepreneur. Ini adalah peluang yang sangat baik. Sila hubungi PNB Investment melalui kami punya social media. Hubungi kami, tinggalkan pesan atau hubungi kami punya regional managers. Kami tengah mencari-cari konsultan yang berdaftar untuk menolong kami menyebarkan berita-berita yang baik macam PNB An-Nur Wakaf Income Fund semua ni. Dan kita yakin anda di luar sana adalah kemungkinan menjadi calon. Ya, betul. So join us, call us, okay? Join us. Betul. Boleh buat part time, full time? Boleh buat part time, boleh buat full time dan tidak tertakluk kepada anak-anak yang baru graduate sahaja. Mungkin ada orang dekat luar sana baru dapat VSS, baru fikir nak ambil VSS, fikir nak ambil early retirement, semuanya boleh dan everybody is welcome. Terima kasih. Kita ada soalan di FB. Okey. Cik Zulhaiman Rostam, terima kasih Zul. Bagaimana hendak deposit duit ke PNB Investment, nak buka account fund ni? Oh, okey. Kalau nak deposit, saya pun terima kasih Cik Zul, soalan yang sangat baik pada saya sebab kebelakangan ni kita tengok terlalu ramai orang menyalahgunakan nama PNB Investment untuk buat scam kita terima report sentiasa bila diorang ingat diorang melabur dengan PNB Investment tapi diorang pergi depositkan duit tu kepada akaun individu-individu yang kita tak kenal. Jadi saya nak ambil kesempatan ni, saya nak mengingatkan kepada semua bakal pelabur kita, bila you nak invest dengan PNB Investment, duit deposit tu mestilah ditransferkan kepada akaun PNB Investment Berhad, bukan kepada Mahani binti Ibrahim atau Karami bin Umar atau siapa-siapa saja. Siapa-siapa saja, walaupun saya acting CEO di sini tapi awak tak pelabur tak boleh transfer duit tu ke akaun peribadi saya. So the only one yang you boleh transferkan adalah PNB Investment Berhad. Kita ada akaun dengan beberapa bank tapi asalkan beneficiary tu PNB Investment Berhad. Boleh buat melalui online banking, tak ada masalah asalkan dia punya akaun penerima tu PNB Investment Berhad. Terima kasih Puan Mahani. Sama. Sebab sebelum ni pun ada kes-kes scammer kan? Banyak. So, kita tak mau ni. Banyak menyalahgunakan nama kita PNB Investment sampai kita pun tak tahu nak buat apa tapi kita akan buat semua komplain-komplain yang kita terima, kita akan buat police report untuk tujuan-tujuan scammers ni lah. Okey. Ada Cik Farhan. Mau Farhan, terima kasih. Adakah dalam investment statement nanti akan ditunjukkan berapa banyak amount yang diwakafkan? Terima kasih tuan, soalan yang best ni. Okey, Cik Farhan, terima kasih kerana bertanya soalan ni. Mungkin ramai orang lain pun tertanya-tanya. Okey, dalam investment statement tak ada, tetapi setiap tahun dalam annual report insya-Allah bila berakhir tahun kewangan PNB An-Nur Wakaf Income Fund, kita akan keluarkan dia punya annual report. Dalam annual report tu kita akan bagi tahu berapa banyak yang kita telah salurkan untuk tujuan wakaf kepada Wakaf An-Nur, dan untuk susul untuk follow up, pelabur juga boleh tengok annual report Wakaf An-Nur. Dekat situ diorang akan tunjuk juga apa kebaikan contribution daripada fund ni yang dia gunakan untuk manfaat kebaikan. Very transparent. Very transparent. Terima kasih yes. Cuma Farhan, soalan yang bagus, memang soalan bagus. Kita ada komen yang seterusnya. Nur Afiza. Kalau pelabur ada pelabur penyakit kritikal. penyakit kritikal,
Lepas tu pelabur invest. Dalam Sorry, kita cuba nak baca. Invest dalam wakaf An-Nur. Adakah pelabur tersebut layak menerima takaful percuma? Okey. Dah ada penyakit boleh terima tak? Okey. Takaful yang diberikan secara percuma ni adalah group protection Jadi insya-Allah setiap pelabur yang melabur dengan minimum RM1,000 sehingga RM200,000 akan diberi takaful perlindungan takaful secara percuma. Dan saya tak perlu buat medical check up sebab kita consider as a group takaful protection. Dengar tu, Cik Hafiza, without medical check-up. Without medical check Oh, up. that's interesting. Saya. Amazing. Jangan lupa, banyak wow, banyak amazing. Jangan lupa like, share dan komen. Dan meremang bulu roma. Meremang. Itu tak payah cerita. Okay. Tuan-tuan puan sekalian, saya rasa setakat ini dulu program Santai Sembang Santai hari ini. Terima kasih kepada viewers di FB Live, di YouTube. Thank you so much for your participation. Terima kasih kepada panelis kita, Pak Mahdi Ibrahim, Saya. Ustaz Nazaruddin. Ya, sama. Teruja, kita bukan saja tahu pasal pelaburan, tapi pasal wakaf, pasal Betul. sedekah. Betul. Okey, terima kasih semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.